Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Malaysia 2026-2035 dirangka secara inklusif bersama semua pemegang negara dalam tempoh 10 tahun akan datang. Antara tujuh teras utama yang digariskan KPM merangkumi pembangunan sistem pendidikan inklusif, transformasi pendidik, pemantapan infrastruktur serta pemerkasaan kerjasama pelbagai pihak. Pelan ini turut menetapkan sasaran wajib capai, antaranya memastikan setiap murid menguasai literasi asas, memiliki kompetensi digital, kesejahteraan sosio-emosi serta keupayaan dui bahasa. Dalam rancangan ini juga adanya impak segera, iaitu menjelang 2026-2027 ini ada impak segera yang perlu dilaksanakan di bawah berdasarkan tujuh teras dalam rancangan pendidikan Malaysia. Antaranya contoh iaitu menjelang akhir 2026 sebuah IPG atau Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tibet. Di akhir 2026 ataupun menjelang 2027 sebuah sekolah sukan untuk pendidikan khas. KPM menyasarkan rancangan itu bukan sahaja meningkatkan mutu akademik, malah membentuk murid berakhlak, berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan selari dengan konsep pendidikan manusiawi berteraskan karamah insaniah. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dibina dengan melibatkan banyak pihak daripada pakar-pakar pendidikan, profesor-profesor sehinggalah kepada ahli masyarakat dalam kumpulan biasa ini, dan inilah rancangan pendidikan Malaysia untuk semua milik kita bersama. RPM 2026-2035 bakal dilancarkan esok oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 September melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Beliau menyifatkan pelan itu sebagai manifestasi transformasi kerajaan paling besar dan menyeluruh bagi melahirkan modal insan terbaik bagi maju pembangunan negara. PPPM antara lain memberi tumpuan kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris yang akan menjadi mata pelajaran wajib lulus sijil pelajaran Malaysia SPM menjelang 2016. Pelan itu pada masa sama tidak mengabaikan penguasaan bahasa ibunda seperti bahasa Cina dan Tamil, di samping menjamin kewujudan sekolah kebangsaan. Unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan padu turut ditubuhkan bagi memantau dan memastikan kejayaan inisiatif yang digariskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua penonton, termasuk Puan Aniza Bidin Yusuf dan rakan-rakan saya. Nama saya ialah Elva Lau Irong dari PJ2825. Angka kiraran saya ialah 20253123103229. Dan pensyarah saya ialah Puan Aniza Bidin Yusuf. Video ini bertujuan untuk memberikan peluang saya untuk membentangkan tentang topik inspirasi dan halap tuju pendidikan serta inspirasi dalam membentuk guru berjiwa pendidikan. Yang dihormati pensyarah dan rakan-rakan sekalian, pada hari ini saya akan menerangkan secara terperinci tentang sejauh mana aspirasi dan halap tuju pendidikan serta inspirasi dalam membangunkan guru berjiwa pendidikan mengikut bidang masing-masing. Semua orang secara umum, pendidikan di Malaysia bukan sekadar bertujuan menyampaikan ilmu tetapi juga bertujuan membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi asas kepada seluruh sistem pendidikan negara. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, pendidikan negara digerakkan oleh aspirasi yang jelas bagi memastikan murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Video seterusnya saya akan membentangkan tentang aspirasi pendidikan, halal tuju pendidikan dan juga implikasi dalam membangunkan guru berjiwa pendidikan mengikut bidang masing-masing.
Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat dan harapan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dalam melahirkan generasi masa depan. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan menekankan 5 aspirasi pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perbatuan dan kecekapan. Pertama, akses. Apakah maksud akses? Iaitu 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehinggalah menengah atas menjelang tahun 2020. Kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pertasiran antarabangsa seperti TINS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jumlah pencapaian seperti bandar dan luar bandar. Sosial ekonomi, gender menjelang tahun 2020. Keempat iaitu perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian dalam pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai keberbagaian. Yang terakhir iaitu kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Selain itu, aspirasi pendidikan menekankan 4 aspek utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran diurus bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Aspirasi ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan negara tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan sosial dan nilai murni. Tokoh pendidikan yang terkenal John Dewey pernah menyatakan bahawa pendidikan bukan sekadar bersedia untuk masa depan saja, tetapi merupakan proses pembentukan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contohlah, dalam konteks bilik darjah sekolah rendah, seorang guru bukan sahaja mengajarkan murid membaca dan menulis sahaja, tetapi juga mengajar nilai menghormati, kerjasama dan tanggungjawab. Kedua iaitu hala tuju pendidikan abad 21. Hala tuju pendidikan masa kini memberikan penekanan kepada pendidikan abad ke-21. Menurut Tony Warner 2014, sistem pendidikan perlu membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran yang kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Ya, kemahiran ini sangat penting kerana dunia masa kini mengalami pengubahan pesat akibat perkembangan teknologi. Sebagai contoh, guru kini tidak lagi menggunakan kaedah check and talk, tetapi kita perlu menggunakan teknologi seperti proyektor, papan pintar, aplikasi pembelajaran digital dan video interaksi. Sebagai contoh, dalam subjek sains, guru boleh guna apa untuk mengajar? Ya, guru sains selalu menggunakan video, eksperimen atau simulasi digital untuk membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas. Hal ini membuktikan hala tuju pendidikan negara kini meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan berpusat murid. Ketiga, iaitu peranan guru dalam merealisasikan inspirasi pendidikan. Guru yang memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan ekspresi pendidikan dapat direalisasikan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang 6 aspek pendidikan guru. Pertama iaitu pengetahuan. Di peringkat yang paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan juga numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Mereka juga perlu ditetapkan kepada pengetahuan yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Di samping itu, murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Kedua, yaitu kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, membolehkan mereka menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Oleh itu, setiap murid perlu menguasai berbagai jenis kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif.
Bidang ini kurang diberikan perhatian menyebabkan murid kurang berupayaan untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Ketiga iaitu kemahiran memimpin. Dalam dunia yang semakin saling berbongkai, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dalam orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan yang mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi, iaitu keusahawan, berdaya tahan, kecederaan, emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Keempat iaitu kemahiran linguis bahasa. Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, dan lain bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Dengan tahap penggunaan bahasa ini selepas menamatkan prasekolah, murid sepatutnya untuk menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, kementerian ini juga akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Dan kelima itu, etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam pendidikan bagi setiap murid untuk menepati cabaran yang akan diteputi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara hormat, harmoni, bijak, membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketiga berada dalam situasi yang kritikal, serta berani untuk melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyanyang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Dan terakhir iaitu identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Oleh itu, setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotisme pun perlulah dipupuk dalam diri setiap murid dalam cara memahami sejarah negara dan berkongsi ekspresi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dicapai bukan hanya belajar, memahami dan menerima keberbagai tetapi juga menghayati keberbagai. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru. Pertama iaitu, guru perlu meningkatkan profesionalisme diri. Aspirasi pendidikan negara menuntut guru profesionalisme yang mempunyai pengalaman mendalam, kemahiran pedagogi dan komitmen terhadap pembangunan murid. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu sahaja, tetapi juga berperanan sebagai pemudah cara pembelajaran yang mampu membimbing murid mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Menurut FULA 2020 tahun, guru profesional adalah individu yang sentiasa memperbaiki amalan pengajaran melalui refleksi, kolaborasi dan pembelajaran sepanjang hanya. Hal ini memanahkan guru yang perlu sentiasa menghadiri kursus, bengkel dan latihan bagi meningkatkan kompetensi mereka. Sebagai contoh, seorang guru yang bahasa Melayu mengikuti kursus pedagogi digital untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi pelajaran interaktif seperti kuis dan talian atau video pembelajaran. Melalui usaha ini, guru dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Tokoh pendidikan Syekh Muhammad Naiquit atas 1999 tahun juga menyatakan bahawa pendidikan yang baik bergantung kepada kualiti guru yang berilmu dan beralah. Seterusnya adalah guru menguasai kemahiran teknologi dan digital. Perkembangan teknologi dalam pendidikan memberikan implikasi bahawa guru perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu kita sentiasa memperkenalkan itu ICT. Aspirasi pendidikan masa kini menekankan pembelajaran digital, pembelajaran abad ke-21 serta
penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Menurut Preskai 2010, murid generasi masa depan dikenali sebagai digital native yang membesarkan dengan teknologi. Oleh itu, guru perlulah menyesuaikan kaedah pengajaran agar seiring dengan perkembangan tersebut. Contohnya, guru boleh menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom atau aplikasi kuis digital bagi meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran. Menurut Bill Gates 2013 menyatakan bahawa teknologi hanyalah alat, tetapi guru tetap memainkan peranan yang penting dalam membantu murid belajar dan mengembang. Ketiga, iaitu guru perlulah memupuk kemahiran berfikir aras tiga, iaitu soalan kebab. Aspirasi pendidikan juga memberikan pendekatan kepada pembinaan kemahiran berfikir aras tiga dalam kalangan murid. Oleh itu, guru perlu merancangkan aktiviti pembelajaran yang dapat merangsang pendidikan dan pemikiran yang kreatif dan inovasi. Menurut Brookhart 2018, kemahiran berfikir aras tinggi melibatkan kebolehan menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu ilmu yang baharu. Sebagai contoh, dalam subjek sejarah, guru boleh meminta murid menganalisis sebab dan kesan sesuatu peristiwa sejarah serta mengemukakan pandangan mereka. Mereka juga akan mengenai perkara ini akan mempunyai pemikiran yang kritis yang juga dapat membantu mereka menghadapi cabaran dalam kehidupan. Menurutkan tokoh falsafah pendidikan Joe Dewey 1938, beliau menegaskan bahawa pendidikan yang berkesan haruslah menggalakkan murid berfikir secara aktif dan menyelesaikan masalah. Keempat, iaitu guru perlu membentuk khasiat dan nilai murni murid. Aspirasi pendidikan negara bukan sahaja menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan khasiat akhlak dan nilai murni murid. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting sebagai contoh teladan terhadap murid. Menurut Licona, iaitu 2012 tahun, pendidikan murid perlu diterang melalui teladan guru serta mengamalkan nilai dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, guru menunjukkan sistem disiplin, jujur, bertanggungjawab semasa menjalankan tugas. Apabila murid melihatkan teladan tersebut, murid juga akan terdorong untuk mencontohi nilai tersebut. Menurut tokoh pendidikan Confucius pernah berkata, guru yang baik bukan sahaja mengajar saja, tetapi juga contoh peribadi. Kelima, implikasi iaitu guru juga akan memahami kepelbagaian murid. Dalam sistem pendidikan moden, murid mempunyai latar belakang, kebolehan dan gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, guru perlu memahami kepelbagaian dan menyesuaikan kaedah pengajaran agar semua murid dapat belajar dengan berkesan. Menurut Tolisso 2020, pendekatan pengajaran berbeza dapat membantu memenuhi. Menurut Tolisso 2017, pendekatan pengajaran berbeza dapat membantu memenuhi keperluan pembelajaran setiap murid. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan bahan pembelajaran berbeza kepada murid yang lemah dan murid yang cemerlang. Keenam, guru akan menjadikan pembimbingan mentor kepada murid. Aspirasi pendidikan menuntut guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga menjadikan mentor yang membimbing murid dalam aspek akademik, emosi dan sosial. Sebagai contoh, guru boleh membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang memberikan bimbingan tambahan atau sesi pemulihan. Tokoh pendidikan Neil Dodins 2013 menegaskan bahawa hubungan yang baik adalah guru dan murid dapat meningkatkan motivasi dan kejayaan pembelajaran. Dan ketujuh, implikasi adalah guru akan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Aspirasi pendidikan juga memberikan implikasi bahawa guru perlu sentiasa belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka yang sepanjang berkerjaya. Contohnya, guru menghadiri seminar pendidikan, membaca juniors academy atau mengikut kursus dalam talian untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang contoh aplikasi mengikut bidang. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan jasmani, guru boleh melaksanakan aktiviti seperti latihan kecergasan, permainan bola jaring, aktiviti senam aerobik. Aktiviti ini bukan sahaja boleh meningkatkan kesihatan fizikal, murid juga boleh membentukkan nilai seperti kerjasama, disiplin dan kepimpinan. Dalam bidang bahasa Melayu, guru boleh menggalakkan murid meningkatkan kemahiran komunikasi melalui aktiviti seperti perbincangan kumpulan, pembentangan, lakonan. Aktiviti ini dapat membantu murid meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran berfikir secara kritis. Dan
Selain itu, cabaran guru juga amat terbanyak dalam era pendidikan moden. Walaupun ekspresi pendidikan sangat baik, tetapi guru juga menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas mereka. Antara cara utama ialah perkembangan teknologi yang besar, kepelbagaian tahap murid, perubahan kurikulum pendidikan. Kajian menunjukkan bahawa perubahan kurikulum dan transformasi pendidikan memerlukan guru yang menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat murid. Oleh itu, guru perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan serta meningkatkan kemahiran profesi mereka. Secara kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju negara memainkan peranan yang penting dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia terus maju dan kualiti. Melalui pelaksanaan dasar pendidikan yang jelas, sistem pendidikan negara berusaha melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, beralah mulia serta mampu bersaing di peringkat global. Ya, dalam usaha mencapai matlamat ini, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai dalam ejen perubahan dalam pendidikan dan juga membentuk rohani. Guru yang berjiwa pendidikan akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta membimbing dan mendidik murid mencapai potensi diri mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Nelson Mandela 2003. Oleh itu, guru perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan serta meningkatkan kemahiran profesi mereka. Sekian, terima kasih semua penonton dan Puan Aniza Bidin Yusuf. Sekian, terima kasih. Bye.